Kenapa penjenayah-penjenayah tu tak ditepuk je untuk bercakap jujur? Kenapa orang-orang kaya tak kena pun tepuk-tepuk ikut ni? Kenapa orang-orang berjaya tak pernah pun kita dengar diorang ni kena ilmu-ilmu macam ni, kena tepuk-tepuk ikut? Tak ada, tuan-tuan dan puan. Dan boleh dikatakan 1% je berita-berita tentang yang namanya pukau ni. Hai, Assalamualaikum, salam hidup hebat luar biasa. Bersama saya lagi di channel Master Ray. Ini adalah bahagian kedua ataupun part 2 tentang apa itu hipnosis, ataupun tajuk sebelum ni, apa itu hipnotis. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hipnosis ni antara sebuah seni keilmuan yang agak kontroversi dekat mana pun sebenarnya. Dan hipnosis selalunya dikaitkan, disamakan dengan yang namanya ilmu pukau ataupun berkaitan dengan sihir. Jadi masyarakat Melayu tu selalu menyamakan atau menganggap hipnosis itu adalah sama dengan ilmu pukau, iaitu ilmu yang semudah tepuk saja orang akan mengikut. Sama ada anda mahu ataupun tidak, bila ditepuk pasti akan ikut. Seolah-olah hilang kesedaran pada waktu tu. Tuan-tuan dan puan, terima kasih sebab sudi menonton video perkongsian ringkas daripada saya di channel Master Ray. Mari kita balik semula pada topik kita, iaitu hipnosis. Sebelum kita faham tentang seninya hipnosis tu, penting kita tahu dulu apa tu sebenarnya hipnosis. Pada awalnya, untuk memudahkan kita menghadam apa itu hipnosis, hipnosis itu adalah sebuah keadaan, iaitu keadaan berpengaruh. Tuan-tuan puan-puan, apa saja keadaan yang berkait rapat dengan unsur pengaruh dan mempengaruhi, sama ada anda mempengaruhi orang lain ataupun orang lain sedang mempengaruhi anda, keadaan itu kita sebut sebagai hipnosis. Kerja-kerja yang dilakukan, usaha-usaha yang dilakukan sehingga memberikan efek ataupun kesan berpengaruh ataupun kerja-kerja mempengaruhi orang lain, itu disebut sebagai hipnotik. Jadi apa saja kerja-kerja yang berkait rapat dengan usaha mempengaruhi seseorang ataupun sesuatu itu disebut sebagai hipnotik. Tuan-tuan dan puan, di situlah kami Hypnotic Works menjalankan kerja-kerja hipnotik untuk membantu klien-klien kami dalam pelbagai bentuk usaha ataupun perniagaan. Antaranya kami menggunakan unsur-unsur hipnotik ataupun berkaitan dengan pengetahuan hipnosis bagi membantu klien kami, iaitu peniaga-peniaga kecil, untuk buat marketing, untuk buat ayat iklan, dalam mempengaruhi bakal pelanggan untuk menjadi pelanggan setia ataupun untuk beritahu orang ramai tentang adanya servis mereka. Berbalik pada keadaan berpengaruh tadi, tuan-tuan dan puan, pernah anda menonton satu cerita ataupun movie, anda terpaku, anda terlalu asyik, seronok, teruja, bahagia, atau mungkin kalau pada babak yang sedih, anda ikut sedih menangis. Tuan-tuan dan puan, itu adalah fenomena ataupun keadaan hipnosis. Sama juga ketika anda terlalu asyik menonton sampai anda tidak sedar tentang situasi sekitar anda, padahal kawan sebelah panggil anda, tapi kerana terlalu asyik dengan apa yang kita fokuskan, kita tidak sedar bahawa orang di sebelah kita sedang bercakap dengan kita ataupun sedang memanggil nama kita. Pasti tuan-tuan puan-puan pernah alami keadaan tersebut. Saya juga percaya anda semua yang menonton pasti juga pernah jatuh cinta, pernah suka dengan seseorang. Mungkin anda sebelum berkahwin, kalau anda yang menonton adalah sudah berkahwin, anda mengalami satu fasa yang dinamakan proses bercinta, proses kenal mengenali,
Nah, percaya antara satu sama lain. Nah, proses itu, keadaan itu sendiri adalah hipnosis, tuan-tuan dan puan. Bila mana kita katakan I love you, dan I love you kita itu dibalas dengan I love you too. Nah, saya suka awak, saya pun suka awak, tanpa sebarang paksaan. Nah, keadaan itu telah membuktikan bahawa anda baru saja menghipnosis. Dan orang tersebut pula baru saja menghipnosis diri anda. Nah, jadi hipnosis itu adalah sebuah fenomena semula jadi, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu berkait dengan unsur pengaruh. Macam mana keadaan hipnosis tu, ataupun fenomena keadaan hipnosis untuk kita faham lagi? Anda pernah lihat ceramah ustaz yang menyampaikan dakwahnya ataupun menyampaikan isi pengetahuan konten-kontennya melalui ceramah dia, dan kita suka dengar dia cakap kan, kita suka dengar dia sampaikan, kita suka dengar macam mana dia huraikan dan sebagainya kan. Keadaan itu juga menandakan bahawa kita baru saja dihipnosis oleh penceramah tersebut, walaupun penceramah tersebut tak pun belajar yang namanya ilmu hipnosis ataupun seni hipnosis itu. Tapi perbuatan-perbuatan kerja-kerja tersebut, cara mereka bercakap, cara mereka menyampaikan itu sendiri mempunyai kuasa hipnotik, mempunyai daya hipnotik, iaitu daya mempengaruhi. Jadi kita semua terpesona, kita semua suka terpengaruh dengan apa disampaikan. Adakah cara ia mempengaruhi itu salah? Adakah cara dia mempengaruhi itu menggunakan elemen-elemen mistik? Tidak sama sekali, betul jadi itu secara semula jadi ataupun secara terlatih. Beliau mempunyai kemahiran dalam bercakap, seni komunikasi, tuan-tuan puan-puan, sehingga dapat buat kita ni mudah faham. Okay? Itu adalah perbuatan-perbuatan ataupun keadaan-keadaan hipnosis. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang mempunyai daya hipnotik, tuan-tuan puan-puan. Jadi bukan saja penceramah tersebut kita sendiri, kita bercakap pada anak kita suka, anak kita dengar, anak kita tertawa, kita cakap dengan pasangan kita percaya pada kita, pasangan kita ikut kita. Contoh, apa saja perbuatan itu baru saja membuktikan bahawa kita tidak terlepas daripada yang namanya hipnosis, tuan-tuan puan-puan. Nah, jadi bila tuan-tuan puan-puan faham, keadaan hipnosis itu dipanggil sebagai hipnosis. Jadi sekarang tuan-tuan puan-puan mula faham bahawa hipnosis itu pertamanya adalah sebuah keadaan yang bersifat universal, tuan-tuan puan-puan. Selagi yang namanya manusia itu tidak terlepas dengan keadaan-keadaan hipnosis itu. Keadaan-keadaan berpengaruh. Untuk kita mudah faham lah. Okay. Jadi pertamanya ia adalah sebuah keadaan, fenomena semula jadi. Ia bukan perbuatan-perbuatan. Okay. Ia bukan benda-benda. Tak ada. Okay. Tapi ia adalah keadaan. Keadaan berpengaruh. Kemudian kerja-kerja dalam menghasilkan daya pengaruh itu sendiri disebut sebagai hipnotik. Itu daya hipnotik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita faham bahawa hipnosis adalah sebuah keadaan semula jadi tadi, kemudian hipnosis itu, keadaan tersebut diteliti. Tuan-tuan dan puan-puan, menjadi sebuah seni, menjadi sebuah disiplin ilmu. Seperti mana yang saya ada sebut pada part 1 ataupun bahagian pertama video kita sebelum ni. Hipnosis itu mempunyai struktur, memudahkan kita untuk faham dan boleh belajar. Siapa pun yang fikirannya masih waras, mahu belajar, sedia untuk belajar ataupun memang suka untuk menikmati proses belajar ini, semua orang mampu untuk mempelajari yang namanya hipnosis. Jadi dalam pembelajaran ataupun latihan, training hipnosis itu sendiri, apa sebenarnya yang kita belajar? Kita belajar berkomunikasi. Tuan-tuan puan-puan, semua orang termasuk saya dan tuan-tuan puan-puan, kita banyak berurusan dengan ramai orang, ramai manusia. Dan kita perlukan metod, kita perlukan kaedah, kita perlukan alat ataupun pendekatan, yang dapat tambah nilai diri kita
untuk bantu orang lain ataupun mempermudahkan urusan kita berurusan dengan orang lain. Betul eh? Nah, kita jadi mudah untuk berurusan dengan anak-anak kita dalam komunikasi. Komunikasi yang macam mana? Komunikasi yang mendorong. Nah, ataupun berpengaruh. Supaya apa yang kita cakap ataupun kita sampaikan pada anak kita itu dapat dicerap dengan baik. Betul eh? Tanpa ditapis ataupun ditolak. Kita sebagai peniaga, kita berurusan dengan bakal pelanggan. Macam mana kita nak buat closing, okay? Kita nak buat sales kan. Kita berinteraksi, kita ni berkomunikasi dengan orang lain. Okay? Macam mana kita nak sampaikan nilai-nilai kita pada orang lain. Supaya orang lain dapat terima dengan baik. Orang lain suka dengan produk kita, dengan servis kita. Orang lain terdorong untuk buat keputusan nak beli, nak dapatkan servis kita. Contoh. Jadi kenapa kena belajar hipnosis ataupun apa yang menarik saat kita belajar hipnosis ni? Dalam seni hipnosis, tak ada sebarang ritual aneh tuan-tuan dan puan. Tak ada sebarang ritual aneh, tak ada terikat dengan alat-alat dan sebagainya, tak ada. Kita berlatih menyusun perkataan, kita berlatih berkomunikasi. Komunikasi efektif kepada bawah sedar. Nah, komunikasi ini ataupun skill ni, seni ini ada latihannya. Dapat membantu kita untuk bypass supaya saranan kita, sugesti kita tu masuk terus, okay? Suggestion kita masuk terus ke bawah sedar. Nah, pada bahagian 1 ataupun part 1 saya dah menjelaskan tentang apa itu bawah sedar secara ringkas lah. Okay? Ia sebuah keadaan ataupun sebuah kesedaran luar biasa yang ada pada manusia memiliki otak yang waras lah. InsyaAllah. Di dalam hipnosis menjelaskan tentang strukturnya. Ada 6 struktur asas fundamental dalam hipnosis. Okay? Yang saya boleh sebut dalam video ni adanya pre-induction talk, adanya induction, adanya deepening, ada in-depth level test, adanya suggestion, adanya termination. Nah, struktur ini adalah rahsia besar dalam hipnosis yang mana ia perlukan latihan, ia perlukan pengertian yang jelas, perlu sediakan masa khusus untuk belajar. Sebab tu kami ataupun pelatih-pelatih hipnosis itu sendiri menyediakan bengkel-bengkel latihan. Sama ada online ataupun offline, kita perlukan satu sesi bersama. Nah, untuk belajar bersama. Okay, tentang bagaimana menguasai 6 struktur tadi. Itu ada lagi huraian dia tuan-tuan dan puan pada setiap struktur tersebut. Tapi insyaAllah mudah, ringkas dan kita dapat menguasainya bila kita berlatih, bila kita buat. Nah, sekadar untuk mendapatkan teori ataupun pengetahuan saja tidak cukup tuan-tuan dan puan. Okay? Tahu saja tapi tidak buat. Nah, kita tak dapat menikmati sebenar-benarnya yang namanya ilmu ataupun seni tersebut lah. InsyaAllah. Jadi, adakah hipnosis itu sama dengan pukau tuan-tuan dan puan? Okay, berbeza. Tidak sama tuan-tuan dan puan. Okay, jom. Saya cerita tentang hipnosis dulu. Hipnosis itu mempunyai satu proses, iaitu proses sangat penting. Apa prosesnya? Prosesnya adalah tentang persetujuan, kerjasama tuan-tuan dan puan. Okay, di antara seorang hipnotis, pengamal hipnosis tu dengan subjeknya, dengan kliennya. Contoh, tuan-tuan perempuan menonton video yang saya sediakan ini sampai pada bahagian ini dan mungkin sampai habis nanti. Nah, keputusan yang tuan-tuan buat untuk menonton adakah dipaksa oleh pihak saya ataupun saya sendiri? Nah, kami tidak memaksa untuk anda menonton, kecuali anda sendirilah yang buat keputusan, rela dengan senang hati anda mengizinkan untuk diri anda dengar, tonton apa yang cuba kami sampaikan. Nah, tanpa rasa terpaksa, anda telah pun bekerjasama, okay? Untuk mendengar, untuk faham. Dan akhirnya anda dapat hadam dengan baik video yang kami sediakan. Jadi baru saja tadi
anda sendiri mengalami proses hipnosis itu. Nah, jadi adakah saya perlu menepuk anda sekarang ini, meniup anda supaya anda menonton video saya? Okay? Nah, tidak sama sekali tuan-tuan dan puan. Sama juga bila kita berdepan. Hipnosis tu macam mana? Kalau kita tengok dekat video-video YouTube, kebanyakannya termasuk dengan yang kami pernah share, menidurkan orang lain semudah petik jari tuan-tuan dan puan. Itu ramai yang suka tengok. Ada juga orang menidurkan orang lain menggunakan tisu yang dibakar. Jadi bila diambil tisu, dibakar depan mata subjek ataupun seseorang tu, bila apinya muncul tu dan diiringi dengan perkataan tidur, subjek tidur, seseorang tu tidur. Nah, kita lihat dia tidur mudahnya. Tuan-tuan dan puan, apa berlaku pada individu tersebut? Mereka itu bukanlah hilang kesedaran tuan-tuan dan puan, tapi mereka menikmati keadaan tersebut. Keadaan yang tenang, relax. Tubuh mereka terlihat macam orang tidur tuan-tuan dan puan, tapi fikiran bawah sedarnya tu itu meningkat. Kesedarannya tu luar biasa, fokusnya tu luar biasa. Disebabkan itu, ia dapat mendengar dengan baik dan mengikuti apa yang hipnotis sarankan. Itu kenapa dia ikut, kenapa dia follow? Sebab ada persetujuan tuan-tuan dan puan. Tidak terlepas daripada yang namanya kerjasama dan persetujuan. Nah, kebanyakannya video-video seperti itu dipanggil sebagai stage hipnosis. Nah, hipnosis, panggung hipnosis, pentas tuan-tuan dan puan, untuk tujuan hiburan. Sebab tu kita kena belajar. Kita kena sediakan masa dengar kejap. Okay? Tentang apa itu hipnosis. Nah, banyak video-video yang viral mungkin. Kalau kita tahu tentang hipnosis, kebanyakan orang akan tahu tentang tidur. Tuan-tuan dan puan, itu saja yang ramai orang faham bahawa hipnosis begitu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, hipnosis tidak identik dengan perkara tersebut. Maksudnya, bukan tidur itu semata. Luas. Hipnosis itu sendiri boleh berlaku hanya semudah berkomunikasi, bersembang, bercakap-cakap. Hipnosis boleh berlaku melalui penulisan tuan-tuan dan puan, melalui infografik, melalui video-video, cara menyampaikan, melalui perkataan-perkataan yang betul dan sesuai. Jadi, hipnosis itu tidak menggunakan sebarang ritual-ritual aneh. Tidak ada yang namanya bekerjasama dengan alam gaib, seperti makhluk yang namanya jin. Tuan-tuan dan puan, tak ada buat perjanjian, tak ada yang namanya saka dan sebagainya. Sebab ada orang percaya tuan-tuan dan puan, kau belajar hipnosis ni, kau masuk belajar hipnosis ni, kan, pengamal hipnosis tu turunkan saka tau pada kau. Sebab tu kau mampu buat nanti, boleh tidurkan orang dan sebagainya, boleh buat benda pelik-pelik. Tuan-tuan dan puan, itu tidak benar sama sekali. Okay? Nah, tapi buat apa kita bercakap dengan orang yang sebenarnya tak nak pun dengar. Okay, tak nak pun terima, okay, hakikat ataupun kebenaran tu sendiri. Nah, jadi kita tak perlulah berdebat dengan orang yang sebenarnya tidak mahu pun mendengarkan. Okay? Jadi untuk anda yang paling kurang nak tahu sikit pun okey lah kata kan. Itu okey lah daripada tak nak tahu langsung. Sebab kita ni cenderung untuk memusuhi tuan-tuan dan puan, memusuhi apa yang kita belum tahu. Jadi spendlah masa, ambillah peluang untuk paling kurang dapat sedikit pengetahuan berkaitan sesuatu tu pun dah cukup okey. Bukan setakat dengar apa orang cakap, kita percaya dan kita terus melabel yang macam-macam ataupun bersangka yang macam-macam. Lebih baik hadir diri, dengar sendiri, spend masa, baca buku, cari, buat research, buat kajian, teliti dengan baik. Nah, barulah kita tahu betul ke seperti mana yang orang cerita. Tuan-tuan dan puan, itu adalah hipnosis. Nah, pukau itu apa tuan-tuan dan puan? Nah, pukau adalah sebuah ilmu yang ada kerjasama dengan kuasa mistik, jin. Okay? Nah, menggunakan kekuatan ataupun kelebihan yang jin ada. Nah, tapi saya tak tahulah secara terperinci macam mana diorang buat perjanjian sampai diorang ada kemampuan untuk menepuk dan buat orang hilang ingatan, buat orang terpukau, buat orang jadi seolah-olah
totally bodoh, ikut saja. Ha, jadi itulah pukau, tuan-tuan dan puan. Jadi bila dia tepuk, siapa saja yang kena tepuk akan ikut. Dalam pengetahuan saya, berdasarkan pengamal-pengamal pukau itu sendiri, pukau juga ada yang tidak menggunakan elemen mistik. Nah, macam mana tu? Tak ada menggunakan elemen mistik. Jadi dia gunakan apa? Dia gunakan unsur yang kedua, iaitu unsur memanipulasikan seseorang menggunakan alat-alat ataupun bahan-bahan, tuan-tuan dan puan, untuk membuatkan subjek itu hayal. Nah, melalui asap rokok misalnya. Jadi dikatakan ada bahan sebenarnya diletakkan dalam rokok tu. Jadi bila yang tukang pukau tu hisap rokok dan dihembuskan asap tu pada subjek, orang yang menghidu akan menjadi hayal. Nah, kesedaran dia mula merundum, jatuh. Dan pada ketika itulah ia dikerjakan. Nah, ada yang barang kemas yang diambil, beg duitnya diambil, ada juga yang dibawa entah ke mana-mana, dan berlakulah banyaklah unsur jenayah yang lain, tuan-tuan dan puan. Jadi itu adalah jenayah, kejahatan, penipuan, manipulasi, mengambil kesempatan pada orang lain, menggunakan kaedah-kaedah yang tadi. Nah, dan ilmu pukau itu sendiri tak ada penjelasan secara ilmiah, tuan-tuan dan puan. Tak dapat nak dijelaskan secara ilmiah. Kalau orang lain nak belajar, itu tak ada strukturnya, tuan-tuan dan puan. Nah, boleh jadi macam-macam bentuk lah. Yang ini amalannya lain, yang ini amalannya lain, contoh. Buat belum tentu jadi. Okay? Nah, kalau betul lah, tuan-tuan dan puan, saya nak tuan-tuan dan puan fikir apa yang saya katakan ni. Kalau benar, adanya ilmu yang tepuk boleh terus ikut, kenapa penjenayah-penjenayah tu tak ditepuk je untuk bercakap jujur? Kenapa orang-orang kaya tak kena pun tepuk-tepuk ikut ni? Kenapa orang-orang berjaya tak pernah pun kita dengar diorang ni kena ilmu-ilmu macam ni, kena tepuk-tepuk ikut? Tak ada, tuan-tuan dan puan. Dan boleh dikatakan 1% je berita-berita tentang yang namanya pukau ni. Tapi disebabkan orang ramai tak ada pengetahuan, belum lagi sampai dekat mereka pengetahuan bahawa ilmu pukau itu boleh katakan hampir tidak ada, tuan-tuan dan puan. Dia punya praktik tu ataupun praktikalnya tu memang tak dapat dibuktikan. Okay? Dan orang ramai cenderung untuk percaya dengan apa dia dengar daripada seorang ke seorang. Jadi, adakah orang-orang yang masuk dekat TV kena interview tu, yang kena tepuk dan ikut tu kan, yang dikatakan kena tepuk dan ikut tu, adakah mereka ni menipu orang ramai, mengatakan dia kena pukau? Dia tidak menipu, tuan-tuan, tapi dia tak faham ataupun belum faham lagi apa yang berlaku dekat dia. Nah, adakah benar dia tu kena tepuk dan lalu ikut, ataupun sebenarnya dia tu kena tipu, kena scam, tuan-tuan dan puan. Menjelaskan perkara ini tak bermakna saya menafikan ataupun saya menolak yang namanya sihir, okey, unsur-unsur yang ada berkaitan dengan proses pengaruh jahat macam tu. Okey, tidak. Ia ada, tapi mungkin 1% saja kalau kita nak cari yang betul-betul lah. Yang selain daripada itu, kebanyakannya hanyalah tipu daya, tuan-tuan dan puan, penipuan. Macam saya katakan tadi, jika benar adanya ilmu tepuk dan orang ikut cakap, okay, kenapa tak ditepuk? Kenapa kita pernah dijajah? Nah, kita tepuk je lah musuh-musuh kita tu. Betul Jadi tak adalah berlakunya penjajahan, okay? Tak adalah berlaku kata kezaliman yang macam-macam ni. Jadi kita tepuk je lah orang ikut. Betul tak? Tepuk je suruh orang jujur, tepuk je suruh orang berubah, tuan-tuan dan puan. Jadi itu pukau dan hipnosis. Nah, pukau itu sendiri tidak perlukan persetujuan. Dia lebih kepada memaksa, tuan-tuan dan puan. Nah, lepas tu tak ada proses yang dapat menjelaskan macam mana pukau itu boleh berlaku.
secara ilmiahnya lah. Jadi orang nak belajar pun tak dapat mempelajari yang namanya pukau tu, tidak mudah, tidak semudahnya. Nah, sebab apa? Realitinya perkara tersebut hampir tidak ada, tuan-tuan dan puan. Hipnosis adalah perkara yang telah diteliti, yang telah digunakan sehingga klinikal. Yang disebut sebagai hipnoterapi, clinical hipnoterapi. Nah, itu untuk tujuan pembedahan, orang bersalin, cabut gigi tanpa menggunakan bius. Nah, bukanlah dikatakan rasa dia tu tak ada terus sakitnya, tak. Tapi mereka ni diajarkan ataupun dibantu untuk mengawal rasa sakit. Nah, itu unik ataupun istimewanya pendekatan hipnosis. Bagaimana kita boleh terpengaruh? Bagaimana kita boleh mengalami keadaan hipnosis tu? InsyaAllah saya akan jelaskan dan kongsikan pada bahagian yang ketiga pula ataupun part 3 tentang apa itu hipnosis. InsyaAllah jumpa lagi pada video yang seterusnya. Terima kasih sebab menonton. Tahniah, tinggalkan komen anda pada video-video kami jika anda peroleh manfaat daripada video kami ini. Salam hidup hebat luar biasa. Saya Mastery. Jumpa lagi.